Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hari ini kita bincang mazhab ataupun firqah Duruz yang ramai pengikutnya di Lubnan. Mereka adalah kumpulan yang berpecah daripada golongan pelampau Syiah yang pernah menegakkan Daulah Fatimiyah di utara Afrika. Pengikut pada seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Ad-Durzi yang berbangsa Turki. Setengah ulama menyatakan dia berbangsa Parsi dari Iran. Dia menjadi penyokong kuat kepada Raja Al-Hakim bi Amrillah yang mengaku menjadi Tuhan, dan dia dengan beraninya mengisytiharkan raja itu sebagai Tuhan di salah sebuah masjid di Bandar Qahirah, Mesir. Lalu mengajak orang ramai beriman dan beribadat kepadanya. Tetapi golongan Durzi melaknatnya dan tidak menghormatinya lagi. Berpecah lagi. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah pengikut pada Hamzah bin Ali Az-Zawzani Al-Farisi yang bergelar Al-Hadi, yang juga menjadi salah seorang yang rapat dengan Raja Al-Hakim bi Amrillah. Al-Hakim memerintahnya supaya menerima jawatan pemimpin menyuruh ke arah pahaman Ismailiyah dengan diberi gelaran As-Sanadul Hadi, sandaran pada Al-Hadi, dan perintah supaya menjadikan lembah Taim sebagai pusat kegiatannya. Abu Al-Hakim bi Amrillah menghilangkan dirinya untuk melepaskan kekotoran murid-muridnya. Dia akan kembali semula apabila kezaliman dunia ini sampai ke puncak. Ini ajaran kalangan ini. Bahkan mereka berpendapat bahawa Al-Hakim diangkat ke langit. Macam Yapin ada Tuhan, ada kerajaan langit ni. Dan akan kembali semula untuk menghisapkan orang-orang kafir. Terlalu payah untuk mendapat rojokan berhubung dengan ajaran mereka kerana mereka sangat merahsiakan. Mereka tinggal berasingan daripada orang ramai, iaitu di kawasan Bukit Bukau dan pegunungan di Lubnan. Ini lain dengan Hizbullah. Hizbullah ialah mazhab Imamiyah Ja'fariyah. Ini kumpulan lain. Jangan satu tak boleh. Hizbullah tu ialah kumpulan Imamiyah Ja'fariyah yang masih dianggap sebagai orang Islam. Kumpulan Durzi ini berasingan. Masih ada di Lubnan. Walau bagaimanapun mereka adalah pecahan daripada mazhab Ismailiyah Batiniyah. Di antara perkara yang menjadi i'tikad mereka ialah yang pertama tanasukh,
yakni makna tanasuh itu berpindah ruh orang yang sudah mati ke dalam jasad orang lain. Kerana jasadnya sudah mati dan ruhnya masih hidup. Mereka berkata juga bahawa iblis zahir dalam jasad Nabi Adam, kemudian ke dalam jasad Nabi Nuh, kemudian ke dalam jasad Nabi Ibrahim, kemudian ke dalam jisim yang jasad Nabi Musa, kemudian ke dalam jisim dan jasad Nabi Isa, kemudian ke dalam jisim Nabi Muhammad salawatullah wasallam wa ala nabiyina wa ala anbiya ajma'in. Ajaran mereka tak ada kena dengan Nabi-Nabi dan Rasulullah. Sengaja seletkan, sebutkan nama Nabi ini. Dan mereka pula berkata bahawa syaitan itu zahir ke dalam jisim Nabi Adam, kemudian ke dalam jisim Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh, yang melahirkan bangsa Semitik, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa Arab, berumpun Semitik, pecah. Sam bin Nuh AS. Yafis bin Nuh melahirkan bangsa Cina, India, Melayu dan lain-lain. Ham melahirkan bangsa Afrika. Kata mereka, syaitan masuk dalam Sam bin Nuh, kemudian ke dalam jisim Nabi Ismail, kemudian ke dalam jisim Yusha, iaitu Yusha bin Nun, pemuda yang mengiringi Nabi Musa AS berjumpa Nabi Khadir, iaitu Nabi yang memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Nabi ni tak ada kena dengan mereka ni, mereka buah nama saja. Kemudian ke dalam jisim Sam'un As-Safa, termasuk kalangan Nabi juga Sam'un. Kemudian ke dalam jisim Ali bin Abi Talib, masuk dan Sayyidina Ali. Kemudian ke dalam jisim Qaddah, salah seorang pemimpin golongan Quramitah yang menyerang Kaabah yang kita baca minggu lepas. Yang kedua, percayaan mereka roh orang-orang yang sudah mati kembali semula ke dunia, ke dalam jasad kanak-kanak yang baru dilahirkan. Ini termasuk dalam agama Shinto Jepun. Yang tadi termasuk dalam ajaran agama Hindu. Bahkan termasuk dalam pengaruh yang ada fikiran setengah orang Melayu. Orang Melayu yang masa Hakim Bakri Paman dulu ni masih percaya buaya, harimau dan macam-macam jelmaan daripada orang zaman dulu. Datuk nenek dia dalam buaya, dalam ni. Ini sebenarnya pengaruh agama Hindu yang bercanggah dengan ajaran Islam. Tapi masih jadi perbualan orang tua-tua. Apa jadi masalah ialah perkara ini tak ditakdirkan, menyebabkan fahaman bercelaru masuk dalam masyarakat dengan cara yang tidak disedari. Yang ketiga, beriktikad Injil dan Quran dengan cara memilih ayat yang boleh ditakwil dan meninggalkan ayat-ayat yang tidak boleh ditakwil. Mereka berkata juga Al-Quran itu diwahyukan kepada Salman bin Farisi, sahabat Nabi Salman bin Farisi yang asal Parsi. Kemudian diambil oleh Muhammad dan dia menisbahkannya pada dirinya. Dan mereka menamakan Al-Quran dalam kitab-kitab mereka dengan Al-Masturul Mubin, ubah nama Quran. Ini antara kesesatan mereka. Tak ada kena-mena dengan Salman bin Farisi. Salman bin Farisi adalah sahabat yang disayangi oleh Nabi SAW, yang asalnya agama Majusi, kemudian agama Kristian. Bila padri-padri memberitahu akan zahir Nabi akhir zaman, Salman bin Farisi mencari Nabi akhir zaman sampai di Madinah, bekerja di kebun orang Yahudi, dan mendapat berita Nabi sudah berhijrah.
Lalu Salman menemui Nabi SAW dan melihat tanda-tanda kenabian, terus masuk Islam. Terus masuk Islam. Dan dipuji oleh Nabi SAW. Dihormati para sahabat radhiyallahu anhum. Dan disebut dalam tafsir surah Jum'ah dan tafsir surah Muhammad yang menyebut kaum yang mengganti bangsa Arab memperjuangkan Islam. Ada hadis. Bila sahabat tanya, siapa mereka itu? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu orang Arab berpaling daripada Islam, Tuhan tukar kaum lain memperjuangkan Islam. Dan mereka tidak seperti kamu. Sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka? Lalu Nabi tebuk bahu Salman, innahum min qaumi hadha. Law kana dinu Thuraya lanalahu rijalun min al-Furs. Mereka daripada kaum dia ni, kaum Salman. Kalau bintang itu, kalau agama berada di bintang Suraya, nasib dicapai oleh beberapa tokoh-tokoh daripada negara Parsi. Negara Parsi ini lahirnya ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Al-Jurjani dan lain-lain lagi. Ini semua ulama yang asal dari Iran. Ada lagi di akhir zaman yang kita tak tahu. Ajaran ni Durzi tak ada guna dengan Salman Al-Farisi. Saja guna nama saja. Yang keempat, mereka cenderung kepada tidak mengerjakan ibadat dan menegakkan jihad kerana mereka berintiqad bahawa Raja Al-Hakim Amrillah telah menjelma kepada mereka pada awal tahun 408 Hijrah. Lalu menggugurkan perintah sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, wilayah kepimpinan dan syahadah, hukum saksi. Mereka membatalkan hukum-hukum agama dan rukun-rukun Islam, menyebabkan mereka jadi kafir dengan sebab itu. Rawafid ataupun Rafidah, ini satu mazhab lagi. Mereka pada asalnya ialah orang-orang yang berpisah daripada Imam Zaid bin Ali rahimahumullah. Imam Zaid bin Ali ini salah seorang imam dalam mazhab Syiah daripada mazhab salaf yang mujtahid, yang dihormati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan mengaji mereka. Cuma nama Imam Zaid digunakan. Golongan Rawafid ini berpisah dengan Imam Zaid bin Ali rahimahumullah kerana Imam Zaid mengaku Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi yang ulung, yang mulia. Dengan sebab itu mereka marah pada Imam Zaid. Tetapi mereka enggan mengikut di mana perkataan Rafidah atau Rawafid itu dia perkataan Ar-Rabdu yang berarti enggan. Kerana mereka enggan ikut Imam Zaid bin Ali radhiyallahu anhu, maka mereka dengan golongan yang enggan, Rawafid, enggan. Menurut pendapat setengah ulama, orang yang menggelarkan mereka dengan nama itu ialah Al-Mughirah bin Sa'id, seorang ulama. Apabila mereka enggan mematuhi Imam Zaid dan membiarkannya sehingga dibunuh oleh musuh, Imam Zaid ini mati syahid macam Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dibunuh, Imam Zaid juga dibunuh. Menurut Al-Makhrizi pula, mereka ialah golongan yang melampau kasih kepada Ali karramallahu wajhah dan melampau benci kepada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Aisyah radhiyallahu anhum. Setengah ulama mengatakan ini antara fahaman mereka. Golongan ini juga mempunyai i'tiqad yang lain daripada kita. Di antaranya ialah mereka berkata tidak layak menjadi khalifah melainkan daripada anak cucu Ali. Orang lain tak layak jadi khalifah. Tidak wajib berjihad melainkan setelah lahirnya Imam Ar-Ridha yang disuruh dari langit supaya dipatuhi perintahnya. Allah mewajibkan sembahyang 50 fardu, kata mereka.
pada tiap-tiap hari dan malam, tetapi mereka bersembahyang dalam 3 waktu saja. Cakap je 50 waktu. Tapi sembahyang 3 waktu je. Tak cukup 5 waktu. Memusuhi malaikat Jibril kerana silap menurunkan wahyu. Salah orang turun wahyu. Patut turun pada orang lain, turun Nabi Muhammad. Menjadikan imam-imam seperti Tuhan dan menyembah kubur imam-imam itu dan lain-lain lagi. Ajaran yang membawa mereka terpesong daripada ahli Islam. Oleh kerana itu, jangan puja kubur ni. Puja kubur ni termasuk dalam ajaran puak-puak ni. Termasuk juga dalam orang Melayu pun ada yang puja kubur ni. Walaupun mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi tak sedar masuk pahaman-pahaman salah ni dalam pahaman tanpa dia sedari dengan kejahilan. Pergi puja kubur, menazar ke kubur, gosok-gosok kubur puja. Ini termasuk ajaran sesat. Kisaniyah, satu mazhab dia, Kisaniyah. Di antara mazhab Syiah melampau juga ialah Al-Kisaniyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Kisan, yang bergelar Abu Amrah. Setengah ulama menyatakan dia adalah hamba kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahawa dia adalah murid pada Muhammad bin Hanafiyah radhiyallahu an. Muhammad bin Hanafiyah ni ialah anak Sayyidina Ali. Dia berhamba. Bukan pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Anak Sayyidina Ali juga. Lain pada Hasan dan Husain. Masih syahid Muhammad bin Hanafiyah ni. Muhammad bin Hanafiyah tak ada apa-apa. Mereka guna nama dia. Mereka sangat ta'assub pada Muhammad bin Hanafiyah. Mazhab Al-Kisaniyah ini banyak terpengaruh dengan ajaran agama Hindu. Seperti mempercayai bahawa ruh orang yang telah mati berpindah ke dalam jasad orang yang hidup di dunia. Di antara perkara yang menjadi akidah mereka ialah bahawa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada zahir dan ada batin. Sebagaimana adanya roh dan jasad. Mentakwil hukum-hukum syarak yang berkait dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Adanya sembahyang batin, puasa batin, zakat batin, haji batin. Mentakwilkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain dengan beberapa orang pemimpin mereka. Apabila mencapai derajat taat pada pemimpin itu, maka masalah syariah boleh ditinggalkan. Bila siapa peringkat kasih lalu kepada pemimpin, maka tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah haji lagi. Setengah daripada mereka kurang percaya pada hari kiamat. Tak percaya pada hari kiamat. Mereka mempercayai bahawa imam mereka akan kembali semula ke dunia. Dalam perkara ini mereka seperti mazhab As-Sabaiyah. Supun As-Sabaiyah. Tetapi imam mereka Muhammad bin Hanafiyah. Salah seorang anak Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bukan Sayyidatina radhiyallahu anha. Bukan Sayyidatina. Bukan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Mereka percaya bahawa Muhammad bin Hanafiyah masih hidup lagi. Dia tinggal di Bukit Radwa. Dikawal oleh singa dan harimau. Singa seekor, lima seekor. Duduk kawal Muhammad bin Hanafiyah. Duduk di Gunung Radwa. Dari matanya keluar air dan madu. Tak payah makan nasi. Tubik air ikut mata. Tubik air sebelah mata tubik air. Sebelah mata tubik madu. Dan dia akan keluar di akhir zaman. Akhir zaman akan keluar. Sebahagian pengikut ni tinggal di Madinah. Di Madinah, tempat juga orang haji pergi di Madinah. Dan ada di antara mereka yang berniaga di pasar-pasar Madinah ini. Berkata penyair mereka kathir. Penyair mereka kathir. Memuja Muhammad bin Hanafiyah.
Syair ni disebut Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun sebut syair ni. Ada pembetulan sikit, saya baca. Syair yang dibaca mereka ialah ala innal a'immata min Quraisyin walatul haqqi arba'atun sawa'u aliyun wa thalathatu min banihi humul asbatu laysa bihim khafa'u fasibtun sibtu iman wa birrin. Fasibtun bukan bistun, fasibtun antu salah aja. Fasibtun sibtu imanin wa birrin wasibtun ghayyabathu karbala'u wasibtun la yadhuqul mauta hatta yaqudal khayla yaqdumuhu liwa'u taghayyaba la yura fihim zamana biradwa indahu asalun wa ma'u. Sedap syair dia. Bahasa Arab pula tu. Bahasa Arab. Setengah kita dengan bahasa Arab ni tapi makna dia ini ajaran dia. Artinya ingatlah sesungguhnya imam itu mestilah dari kalangan Quraisy. Yang sebenarnya menjadi pemimpin itu adalah 4 orang. Ali dan 3 orang anaknya. Mereka itulah cucu Nabi yang tidak boleh disembunyikan. Iaitulah cucu iman dan takwa, yakni Hasan radhiyallahu anhu. Dan cucu yang hilang di bumi Karbala, Husain radhiyallahu anhu. Dan cucu yang tidak akan merasai mati. Sehinggalah dia memimpin tentera dengan menunggang kuda yang dihadiri oleh bendera Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ini tak mati lihat kita mereka. Yang menghilangkan diri tidak dilihat kerana mereka bersama masa. Dia bersembunyi di Gunung Radwa. Di sisinya air dan madu. Ini kejayaan dia. Ibn Khaldun sebut syair dalam mukaddimah dia. Kalau baca mukaddimah Ibn Khaldun akan bertemu dengan syair ni. Taib perkataan Radwa, Ibn Khaldun bertemu dengan syair ni. Selepas berlalunya beberapa zaman yang mencabar, tiba-tiba mazhab Al-Kristiani ini berpecah pula kepada mazhab yang berkhilaf dan berbeza pendapat di antara satu sama lain. Pecah mazhab pula. Jadi Syiah ni banyak mazhab dia. Kita boleh baca satu mazhab. Wallahu a'lam. Kita sambung minggu depan.